Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala telah menggerakkan hati-hati kita untuk sama-sama berada di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari sudut amal ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Malam ini suka untuk saya buka satu kitab ataupun mukhtasar daripada kitab Bulughul Maram, satu kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i yang disebut sebagai Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi, yang menceritakan berkenaan tentang cabang-cabang iman. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, muslimin muslimat, dimulakan dengan kepercayaan kita akan adanya Allah Azza wa Jalla. Dan dengan keimanan ini maka tumbuhlah pelbagai perkara-perkara yang dapat memantapkan ataupun menambahkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Al-imanu bid'un wa sittuna أو بضع وسبعون شعبة أعلاها أو فأرفعها أو فأفضلها على اختلاف الروايات قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان." Maksudnya, iman mempunyai 60 lebih atau 70 lebih cabang. Cabang yang paling tinggi atau yang teratas atau yang paling utama menurut perbezaan lafaz dalam riwayat ialah ucapan tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah. Cabang yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang mengganggu daripada jalan. Manakala malu juga adalah salah satu daripada cabang iman. Dia seperti beginilah muslimin muslimat, kita nak faham hadis ni. Iman ini ibarat satu pokok, dan pokok ini dia menumbuhkan banyak dahan. Banyak menumbuhkan dahan. Maka pada dahan-dahan inilah tumbuh macam-macam jenis, kita kata rantingnya, buahnya dan sebagainya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan itu ada padanya cabang-cabang yang boleh menambahkan iman. Dan secara umumnya perkara yang boleh menambahkan iman adalah perkara-perkara kebaikan ataupun amal-amal yang soleh. Maka dalam kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi ini ataupun cabang-cabang iman menyatakan kepada kita muslimin dan muslimat sekalian 77 cabang iman. Banyak. Kalau kita nak hurai gak sekali mari satu cabang, maksud kena ada 77 bulan baru habis satu kitab nipis ni, muslimin muslimat. Makanya kita cuba tengoklah malam ini seberapa banyak, tapi saya kira satu je cabang iman hak sepaknya. Cabang iman yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahmatullah alaih adalah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjang pada iman, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna kullun amana billah wal mu'minun kullun amana billah." Terjemahannya, dan golongan mukmin semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala ni, muslimin muslimat, nak menyatakan orang-orang yang disebut sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tu siapa? Iaitu man amana billah.
Sesiapa yang beriman kepada Allah, maka dia dipanggil orang yang beriman. Dan apa dia maksud iman ini? Maka kata ulama, keimanan itu adalah yang pertama dengan adanya tasdiq, membenarkan, mempercayai, adanya i'tiqad, satu benda yang kita tanam dalam hati bahawa Allah itu adalah Tuhan. Ataupun di sana ulama memperincikan kepada kita maksud membenarkan itu apa dia? Membenarkan tasdiqu bi kulli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksud membenarkan di sini membawa erti membenarkan setiap apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asas perjuangan ataupun asas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana diperintahkan oleh Allah mengajak kaumnya menyembah Allah, adalah apa dia? Menentang kesyirikan. Sebab di kalangan penduduk Mekah ketika itu bermaharajalela penyembahan berhala-berhala yang dikatakan sebagai Tuhan. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mesej dakwah apa dia? Sembah hanya Allah Taala, Tuhan yang Maha Satu. Tanam dalam hati-hati manusia ketika itu. Dan ajak orang daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa yang ikut Nabi ketika itu, sahabat-sahabat yang ikut Nabi ataupun penduduk Makkah yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia digelar sebagai al-mu'min, orang yang beriman. Baik, pada ayat ni muslimin muslimat surah Baqarah ni dia sebut wal mu'minuna. Kalau kita belajar bahasa Arab, mukmin ini lebih kepada kata nama orang lelaki yang beriman, mukmin. Orang puan kita panggil apa? Mukminin, mukminat. Mukminat tu puan, mukminin tu lelaki. Ataupun macam kita biasa sebut muslimin, muslimat. Muslimin tu untuk lelaki, muslimat tu untuk puan. Tapi kata ulama, sekiranya di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kata nama lelaki sahaja, tidak bawa kata nama puan, maka dia telah mewakili arahan untuk lelaki dan juga perempuan umum. Wal mu'minuna, tak kiralah lelaki ke puan ke, kullun amana billah, semuanya mesti beriman pada Allah. Mesti beriman pada Allah. Bukannya ayat ni tuju pada lelaki beriman saja mesti beriman pada Allah. Tak. Lelaki puang kena beriman belaka pada Allah. Beriman belaka pada Allah Subhanahu wa taala. Dah lagu mana maksud beriman pada Allah yang sebenar-benar ni? Lalu kata ulama, maksud iman yang sebenar adalah iman yang kita membenarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Itu yang pertama. Dan tak ada Tuhan dah selain daripada Allah. Marilah dakwah lagu mana pun, marilah pemikiran lagu mana pun, marilah agama lagu mana pun, kita tetap datang pada hati kita Allah itu Tuhan yang esa. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu dipanggil seorang yang beriman dari sudut hatinya apabila mana dia membenarkan Allah itu wujud. Allah tu ada. Apa bukti Allah tu ada? Dengan adanya ciptaan-ciptaan Tuhan. Gitu je. Dan setiap benda yang dicipta itu mesti ada pencipta dia. Kan ada sesuatu benda yang ada pada sekeliling kita ni jadi sendiri? Tak ada, mustahil. Ada pun meja hak sebesar ni ada pembuat dia, tukang kayu hak buat. Atas surah nak jadi lagu ni pun ada tukang dia. Tidak ada hak sesuatu tu terjadi sendiri. Walaupun pada bahasa kita mungkin dah kita guna benda jadi di. Contoh apa? Contohlah ada pokok rambutan luar rumah kita. Orang pun tanya, lagu mana gok mung ni jaga pokok rambutan mu siapa kan kita kata apa buah banyak sangat ni, rimbun sangat buah ni. Kita pun jawab tak tahu kok jadi diri, tumbuh diri. Aku tak senang tumbuh diri. Salah ke jawapan kita tumbuh diri? Dok. Nak menyatakan bahawa Allah juga yang tumbuhkan pokok tu. Adapun cara kita tanang tak tanang tu, hak tu maksud kita tumbuh diri. Tumbuh diri, jadi diri. Dia tak jadi sendiri. Dia ada yang
menumbuhkan dia, menghidupkan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka nak cek hati kita ni benar ke tak percaya pada Tuhan, percaya dah. Ngaku dak Allah tu esa, tahu Allah itu wujud. Dan maka di sana kita tahu bahawa Allah itu ada dengan adanya ciptaan-ciptaan dia. Dan pada hati kita juga yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat yang sempurna. Tak ada kekurangan daripada Allah. Tak ada kurang. Adapun kita manusia ni banyak sangat kurang kita. Ngatuk tu jadi kekurangan kita. Malah jadi kekurangan kita, banyak sangat kurang kita ni. Dan maka Allah Subhanahu wa taala itu dipenuhi dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan kita yakin juga Allah itu jauh daripada sifat kekurangan. Allah tu jauh daripada sifat kekurangan. Dan ulama juga pesan pada kita, bila mana kita beriman pada Allah, jangan sekali-kali kita menjadi ataupun memakai pada diri kita iman yang muqallid. Apa iman muqallid ni? Iman yang ikut-ikut. Adapun kita ni muslimin muslimat, kebanyakan kita, saya kira semua daripada kita ni, kita panggil iman yang diwarisi. Atas sebab keturunan kita Islam, mak ayah Islam, tok ki tok nyang kita Islam, maka hari ni kita Islam. Maka Islam kita ni panggil Islam muqallid ni, Islam ikut. Betul ulama sebut lagu mana nak lari daripada iman muqallid kepada iman yang sebenar-benar beriman pada Allah. Maka kata ulama, nak keluar daripada iman yang ikut-ikut ni, kita renung dan kita tengok ciptaan Tuhan. Tengok pokok, kita sedar, oh pokok ni Allah Ta'ala buat. Tengok diri kita, aku mampu gerak tangan, mampu kelip mata ni, Allah Ta'ala beri upaya. Tengok langit, tidak runtuh langit ni walaupun tidak bertiang, maha hebat Allah Ta'ala. Makna kata kita relatekan, kita hubungkan sesuatu benda yang ada atas dunia ni dengan Allah Ta'ala, maka kita telah keluar daripada iman muqallid tadi, iman yang ikut-ikut tadi, pada iman yang sebenar. Pada iman yang sebenar. Sebab ada di kalangan pendapat ulama menyatakan iman yang muqallid, iman yang ikut-ikut itu tidak dipanggil sebenar-benar beriman pada Allah. Tidak dipanggil sebagai orang yang beriman pada Allah, iman ikut-ikut. Maka atas sebab tu kena tanam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita tengok alam ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala pada ayat ni, wal mu'minuna, dan golongan orang yang beriman itu kullun amana billah, semuanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat muslimin muslimat, bila mana kita beriman pada Allah ini, ujian dia tidaklah sikit. Ujiannya tidak sikit, sama ada ujian dia sudut zahir ataupun ujian dia sudut batin. Ya, sudut batin ni, hak ni lah syaitan awak kucar kita ni, awak kacau kita, suka ganggu kita. Tu gangguan dia sudut batin. Gangguan dia sudut zahir pula apa dia? Tekanan, seksaan, kezaliman yang datang daripada orang lain. Dan seperti mana yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, yang dihadapi oleh para sahabat. Kenapa seksaan berlaku pada mereka? Kerana Islam mereka, muslimin muslimat. Bahkan hari ini pun, dan musuh-musuh Islam benci, dan kita kata apa? Sangat-sangat bermaharajalela nak hapuskan kita ni. Kerana apa? Kerana Islam. Dan kerana Islam kita. Maka orang yang beriman ni ujian dia banyak dan ujian dia tinggi. Untuk apa? Angkat darjat keimanan dia pada Allah. Contoh yang mungkin saya pernah cerita sini, bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubbab bin Adi radhiyallahu taala anhu. Khubbab ini muslimin muslimat. Nama Khubbab ni, nama dia Khubbab. Khubbab ini seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari telah kita sebut, mudah sebutnya, telah dicolek daripada Madinah ni, dibawa ke Mekah. Dibawa ke Mekah lalu diikat pada satu pokok
berdekatan dengan Masjid Tanaim. Kalau orang kalau orang pernah pergi buat umrah, dia akan ambil niat situ. Di Tanaim, satu tempat miqat. Luar daripada tanah haram. Di Masjid Haram tu luar dipanggil tanah halal dah. Di Tanaim ni dia diikat pada satu dahan, pada satu pokok. Lalu apa yang dilakukan kepada dia? Telah dikerat bahagian-bahagian tubuh dia, muslimin muslimat. Kenapa Islam dia ni? Kerana dia Islam. Dia telah dicolek oleh golongan Quraisy Mekah ini, diikat pada sebatang pokok, lalu nak paksa dia keluar daripada Islam, didatangkan kesakitan kepada Khubayb. Khubayb dinyatakan dalam riwayat telah dipotong sebelah telinga dia. Dan telah dipotong sebelah telinga Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu. Tapi yang ajaibnya muslimin muslimat, Khubayb bin Adi dinyatakan hanya tersenyum saja. Tidak adalah pada muka dia itu kesan kesakitan, tak ada. Ini serikah dia, kisah dia. Khubayb bin Adi telah dipotong telinga. Lepas mana dipotong telinganya, ditawarkan oleh golongan musyrikin. Dia kata, wahai Khubayb, mu nak tak sekiranya aku lepaskan kamu dan kamu boleh berada bersama isteri dan anak-anak kamu di rumah, dan Muhammad yang akan ganti tempatmu. Mu nak tak? Nak tak bu? Tawaran besar daripada kami ni. Mu nak selamat, mu nak duduk tenang dengan anak bini mu rumah, boleh. Tapi baik Muhammad hak datang ganti tempatmu. Apa jawapan Khubayb bin Adi? Khubayb bin Adi kata, tidak, aku rela duduk di rumah bersenang-senang bersama dengan isteri dan anak aku, sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertusuk satu duri, kata Khubayb bin Adi. Nak wayaknya sayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat mu nak bunuh, mu nak tikam, mu nak kerat Muhammad, hatta kena duri sekalipun tak akan aku biarkan Muhammad terkena lagu tu. Maka Khubayb bin Adi terima dengan rela hukuman-hukuman ataupun kita kata seksaan terhadap dia. Lalu pengakhiran dia, orang ramai duk kupur, duk tengok ni Khubayb bin Adi diseksa. Khubayb bin Adi tersenyum je. Akhirnya ramai di kalangan mereka kata apa? Uqtulu, uqtulu, uqtulu. Bunuh, bunuh, bunuh. Jangan biar lama. Akhirnya Khubayb bin Adi telah dibunuh secara perlahan. Dan dalam keadaan sebelum mana dia mati, dia telah menadah tangan berdoa pada Allah supaya diturunkan kehancuran kepada orang yang berada ketika itu. Berdoa pada Allah Ta'ala. Maka matilah Khubayb bin Adi sebagai seorang yang syahid kerana nak mempertahankan iman pada Allah. Ada pun kita hari ni orang beriman duduk Malaysia ni senang lenang kita. Makna kata tak ada tekanan apa kita. Tapi gitulah nak pertahankan, nak bangkit, nak tingkat iman ni payahnya. Kenapa? Ada musuh batin. Musuh zahir tak ada mana kita Malaysia ni. Musuh batin ada apa dia? Setan duk mari ngasuk. Jangan semayang, jangan mari jemaah, jangan dengar majlis ilmu. Macam-macam dia duk mari. Akhirnya makin lama makin hanyut kita, tak tahu mana dah. Dia sudut iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka orang yang beriman itu dia perlu cari cara lagu mana nak mempertikatkan iman dia pada Allah. Baik, seterusnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau kita duk fikir ayat ni, apa faedah ni? Allah Ta'ala panggil orang beriman, suruh beriman. Macam kita ni panggil, orang tengah makan kita panggil, orang-orang yang tengah makan, meh makan. Munasabah? Tak munasabah. Allah Ta'ala duk panggil, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang yang beriman, berimanlah pada Allah. Lagu mana ni? Maka kata ulama, maksud pada aminu billah, berimanlah pada Allah, maksud sini tingkatkanlah iman kamu, tambahkanlah iman kamu pada Allah. Persoalannya lagu mana nak tambah iman? Dan iman ni sifat dia pula yazid wa yanqus. Dia boleh tambah, dia boleh kurang. Lagu mana dia bertambah, lagu mana dia kurang? Kata ulama,
Keimanan itu bertambah bila mana seseorang melakukan ketaatan kepada Allah, dan iman itu boleh berkurang sekiranya dia melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Ta'ala. Itu. Dan macam kita, insya-Allah lah, kita duduk majlis ilmu, kita semayang, buat baik dan sebagainya, perkara ni boleh menambahkan iman pada Allah. Keyakinan kita duduk situ. Maka ulama sebut nak tambah iman, nak sahut perintah Allah ni, Allah duk panggil kita, duk seru kita supaya beriman pada Allah dengan menambah keimanan. Dan maka kita perbanyakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nak datangkan rasa nak taat ni mesti ada rasa takut pada Allah, barulah kita nak buat satu perkara. Tak macam kita lah, minta maaf dah, saya ni bayar-bayar anak kau, muslimin muslimat ni. Maksud kata seorang anak ni dia akan buat satu perkara bila mana kena jekah di mak ayah dia baru dia buat. Dia takut baru dia buat. Dan kalau main duk suruh dengan lembut sama, apa-apa pada masa masih dia ikut dah. Maka kena jekah dulu baru dia buat. Kenapa? Dia takut, dia kata, dah ayah aku marah kau, berat dah, aku kena buat . Kenapa? Ada takut dan dia kena Allah, dia kena mak ayah dia lagu mana. Maka begitulah juga manusia yang beriman. Nak datangkan rasa semangat melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, yang pertama dia perlu kena Allah Ta'ala bersifat lagu mana. Tak buat ketaatan ni Allah Ta'ala marah. Buat maksiat ni esok-esok kena humbang dalam neraka, Allah marah. Kalau buat Allah Ta'ala redha, tak buat Allah Ta'ala marah. Maka kerana kita kena Allah Ta'ala ni bersifat lagu ni, maka datang semangat nak buat ibadat dan datang semangat nak jauh daripada melakukan maksiat kepada Allah. Tapi poin di sini apa? Mesti ada ilmu, mesti ada makrifah. Kena Tuhan, kena Allah Ta'ala. Sebab tu di dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini bila mana disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Kenapa gemetar takut ni? Kerana dia kena Allah Ta'ala ni lagu mana. Dan disebut juga dalam Quran, di antaranya disebut apa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takutkan Allah itu adalah di kalangan hamba-Ku, di kalangan para alim ulama, orang yang kenal Allah Ta'ala. Dan ulama ni pula dia terpecah pada 3 di antaranya ulama sebut al-ulama ats-tsalatsah. Ulama ni ada 3, ada ulama akhirat, ada ulama dunia, ada ulama jahat. Dan lagu mana ulama hak dunia, lagu mana hak dunia, lagu mana hak akhirat, lagu mana hak jahat ni? Maka kata ulama yang pertama, seseorang itu disebut sebagai alimun billah wa alimun awamirillah. Orang yang ulama yang pertama adalah ulama yang kenal Tuhan dan kenal akan tahu akan hukum hakam Allah. Dia kenal Allah, dia tahu hukum hakam, peraturan, undang-undang Allah lagu mana. Dan maka ulama menyatakan orang lagu ini ibarat matahari. Dia ada cahaya dan dia menerangi orang lain. Dia memberi manfaat. Dia tahu tentang Allah, dia tahu tentang hukum hakam Allah, lalu dia praktikkan pada diri dia dan disebarkan pada orang lain. Ini ulama yang benar. Ini ulama yang benar, diibaratkan sebagai matahari, ada padanya cahaya dan memberikan manfaat dengan cahaya tersebut, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan cahaya yang ada. Dengan adanya matahari, manusia ni tak berhajat dah pada lampu. Adalah kita kata apa manfaat dia. Maka ulama yang pertama alimun billah wa alimun awamirillah. Dikenal Tuhan dan dikenal perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, alimun billah wa ghairu alimun awamirillah. Dikenal Tuhan tapi dia tak tahu pasal hukum hakam Tuhan. Dia tak tahu tentang hukum hakam. Maksudnya apa? Tahu tentang hukum hakam tapi di saat itu dia tidak melarang seseorang melakukan kejahatan dan tidak mengajak seseorang daripada melakukan kebaikan. Orang lagu ni kata ulama ibarat bulan.
Ada cahaya tapi cahaya ni tak guna. Macam waktu malam, cahaya bulan tu buat jadi cerah ke bumi ni? Tak, tetap juga dalam keadaan gelap. Manusia berhajat kepada cahaya. Perlu pada buka lampu. Kalau tak ada lampu, kau perlu pada torchlight, lampu suluh dan sebagainya. Ada cahaya tapi cahayanya tidak memberi manfaat pada orang. Nah, tu martabat yang kedua. Dan martabat ketiga yang kita panggil sebagai ulama usul ni apa dia? Alimun awamirillah wa ghairu alimun billah. Seseorang yang tahu tentang hukum hakam tapi tak kenal akan Tuhan. Maksudnya apa? Dia tahu buat benda ni boleh dosa, buat benda ni boleh pahala. Dalam keadaan tidak ada takut pada hati dia pada Allah Ta'ala. Ataupun dia guna satu hukum hakam itu untuk faedah diri dia. Dia mengeluarkan satu hukum untuk jaga periuk nasi dia. Dia mengeluarkan satu hukum untuk jaga keutamaan dia. Untuk jaga sesuatu supaya tidak lari daripada dia. Maka ni disebut sebagai ulama usul, ulama jahat. Yang para alim ulama sebut orang lagu ni dipanggil sebagai lilin. Ada padanya cahaya, memberi manfaat pada orang lain kerana dia tahu hukum hakam tu, dia royak pada orang tentang hukum hakam ni. Tapi jenis dia pula royak pada orang sedangkan diri dia tidak takut pada Tuhan. Tak takut. Dan lalu dalam keadaan itu ulama menyatakan orang lagu ni semacam lilin. Lilin ada cahaya? Ada. Dia menerangi orang lain? Menerangi. Tapi dalam keadaan dia menerangi orang lain, slow-slow dia telah membakar diri dia sendiri. Dan dia telah bakar diri dia sendiri. Ada cahaya. Katakanlah surah ni kok gelap kita. Gelap ketuk surah ni. Kita pasang lilin. Lilin ni tidak selamanya akan kekal lagu tu. Yang akhirnya dia akan sikit cair. Yang akhirnya terpadam cahaya dia. Maka begitulah juga orang yang ada ilmu tentang hukum hakam. Bila mana tidak kenal Tuhan, maka tidak ada apa-apa manfaat untuk diri dia. Dan maka bagi kita hari ini muslimin muslimat, keutamaan kita iman ada dah dalam hati. Telah mewarisi iman ini daripada mak ayah, daripada tok ki tok nyang kita ni, kita waris dah keimanan ini daripada dia orang. Lalu datang pada hati kita dan kita pun tahu bahawa kejadian alam ini ciptaan Tuhan dan sebagainya. Maka tugas kita ada 3 perkara tugas kita. Yang mana Allah Ta'ala sebut aminu billah, berimanlah kamu pada Allah. Yang pertama perlu kita buat tambah keimanan kita dengan ketaatan. Yang kedua jaga iman kita. Jaga iman kita. Dan yang kedua jaga iman. Dan yang ketiga doakan supaya ditetapkan keimanan kita pada Allah. Doa yang biasa kita sebut lah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati. Allah ni boleh tukar bila masa je hati kita. Hari ni sokong Islam, esok sokong dia lain dah. Hari ni beriman pada Allah, boleh jadi esok tak percaya pada Allah. Maka Allah berkuasa tukar balik hati kita. Ya Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati kami ni di atas agamamu. Jangan lari kiri, jangan lari kanan, seterik semua. Bahkan Nabi SAW doa semua ni. Doa ni jangan buat main. Nampak biasa je doa ni. Siapa kan isteri Nabi dia tanya, ya Rasulullah, apa yang membimbangkan kamu sahabatmu duk sebut semua doa ni? Lalu Allah Ta'ala, Nabi SAW kata apa? Hati manusia ni berada pada 2 kuasa Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala mampu membolak balikkan hati manusia. Nabi duk bimbang. Sebab tu hari ni kita duk jangan yakin sangat ni. Esok-esok boleh tukar kita ni. Sebab tu Nabi sebut innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan kita ini melihat kepada pengakhiran kita. Di zaman Nabi Muhammad SAW ke zaman Abu Bakar begitulah. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang mungkin saya pernah cerita benda ni. Asalnya sahabat lah dia ni. Hafiz Quran.
pernah dihantar oleh Nabi sebagai wakil untuk berdakwah. Zaman Abu Bakar jadi khalifah, ketika itu ada satu konflik. Di antara pemerintahan Abu Bakar ni ada satu konflik, iaitu keluarnya golongan-golongan riddah, murtad, dan tubiknya nabi-nabi palsu. Ada yang ngaku jadi nabi. Musailamah al-Kadzab. Dia ngaku jadi nabi. Ramai pengikut dia. Lalu di saat itu nak diadakan rundingan di antara Islam dengan Musailamah ini. Nak adakan rundingan dulu supaya minta bertaubat dan sebagainya. Lalu asalnya Abu Bakar As-Siddiq ni nak perang dah. Tapi datang seorang lelaki ni ditawarkan diri untuk dia ni berunding dengan puak Musailamah Al-Kadzab ini. Sebab dia pun dikenali sebagai seorang yang pernah dihantar oleh Nabi menjadi wakil untuk berdakwah. Maka Abu Bakar bersetuju adakan satu rundingan dulu. Dia hantarlah dia ni. Yang nama apa saya lupa lah. Dia hantar dia ni berunding dengan Musailamah. Yang akhirnya apa berlaku muslimin muslimat. Seorang pendakwa, hafizul Quran, penghafaz Quran, akhirnya termakan dengan pujukan-pujukan harta daripada puak Musailamah Al-Kadzab. Ditawarkan harta yang banyak. Disebut riwayat dia ni mati hujah, tak boleh nak berlawang dengan puak Musailamah. Mati hujah, Allah Ta'ala takdirkan begitu. Mati hujah, ditawarkan pula harta, ditawarkan pula kuasa. Akhirnya seorang hafiz Quran, seorang bekas pendakwah di zaman Nabi, murtad, keluar daripada Islam. Akhirnya menjadi tentera Musailamah, berlawang pula dengan tentera Islam dipimpin Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kita kata tadi, ngapa Quran 30 juzuk muslimin muslimat, bekas pendakwah, akhirnya dibolak balik hatinya jadi murtad, bahkan mati dalam keadaan kafir pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka atas sebab tu ulama pesan, iman ini satu benda yang sangat susah nak dijaga, tapi jagalah dengan tambah iman, buat taat sungguh-sungguh dan perbanyakkan doa pada Allah. Perbanyakkan doa kepada Allah. Ni. Bahkan di sana perlu juga kita tengok anak-anak kita muslimin muslimat, perlu jaga-jaga juga. Perlu jaga dari sudut akhlak dia, iman tu memang perlu dijaga sungguh-sungguh dah. Akhlak dia perlu dijaga dan sebagainya. Muslimin muslimat, saya nak tarik sikit dan benda ni saya dok kira sebagai isu kemasyarakatan juga, walaupun mungkin tak kena dengan tajuk malam ni. Baru ni saya duk gunting rambut Dongong tu, jumpa dengan seorang sahabat kita lah, ahli jemaah surah belah-belah Dongong tu. Berkebetulan isteri dia ni nurse, sambung belajar ambil bidang kaunseling untuk pesakit HIV. Pesakit HIV. Baik, apa berlaku muslimin muslimat? Isteri dia cerita pada dia, dah dicerita pada saya, kalau belah Dongong lah. Dia kata sebenarnya banyak ramai pesakit-pesakit HIV yang bukan datang daripada tukar jarum ngisap dadah, bukan. Hak ramai penyakit HIV ni lagu mana? Yang terkena penyakit akibat daripada hubungan sejenis muslimin muslimat. Laki-laki puan-puan ni. Kalau dulu kita dengar daripada ni kongsi jarum, tapi bila ni dok, HIV mari daripada hubungan sejenis laki-laki puan-puan. Saya nak bawa lah, cuba kita fikirlah, kalau anak kita ni wak balik kawan laki dia tidur rumah, ada datang syok ke pada hati kita? Kalau orang tanya saya kata dok, tak datang syok. Kau daya nak ajak anak dia pun, nak ajak siapa pun mari tidur rumah kita, moga kawan dia. Tapi gitulah muslimin muslimat, tugas kita apa di hari ni? Perlu ingatkan, jangan sekali-kali terjebak dengan perkara tersebut. Jangan sekali-kali terjebak dengan tersebut. Lalu saya tanya dia, ikut pada dia, bini dia ni, mari daripada mana permulaan terjebak perkara ni? Dia kata mula daripada sekolah, nak sekolah asrama muslimin muslimat. Kau bimbang kita. Kau bimbang kita. Anak-anak makin nak membesar dan sebagainya ni.
Ada yang memang jenis perangai lagu tu dah, dan ada yang bermula kerana pernah menjadi mangsa muslimin muslimat. Akhirnya suka, rasa sedap dan sebagainya, berlakulah hubungan sejenis. Dan puak-puak dia ni muslimin muslimat, kita sebut kat dalam bahasa teknologi kat, ada website dia lah. Kalau berasa nak langgang, kalau berasa nak main dengan jenis ni, boleh berhubung melalui internet. Nak berlaku dengung ni muslimin muslimat, dak oyak lagi ni kanung seluruh Malaysia ni. Tapi ikut pada statistik lah muslimin muslimat yang pernah saya bawa dalam khutbah saya, khutbah Jumaat, ikut pada statistik berlaku HIV AIDS di negara kita ni, dari sudut statistik tahun 2018, kebanyakan berlaku HIV ni adalah hubungan sejenis di Malaysia muslimin muslimat. Menakutkan kita. Mana pergi iman mereka pada Allah Ta'ala? Mana kata relate kat ni, ada hubungan kat Malaysia sebut. Seseorang melakukan maksiat ni, ada disebut dalam satu kitab, seseorang yang melakukan maksiat, penzinaan ataupun sebagainya, seolah-olah iman mereka ketika itu telah tercabut. Kenapa? Ketika itu dia tak ingat Tuhan dah. Lepas pada buat, balik semula, datang rasa menyesal, barulah balik semula iman dia pada Allah Ta'ala. Ini tak kira lah umum lah maksud apa dia pun. Ya, tapi ayatnya kebanyakan manusia bila mana melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, seakan-akan keimanan dalam hati dia tercabut kerana dia telah lupa akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan buat main. Dan dalam keadaan kita berdoa tambah iman, maksudnya apa? Datanglah apa-apa sahaja pujukan, datanglah apa-apa sahaja pemikiran, datanglah apa sahaja godaan, aku boleh pertahan diri aku dengan keimanan pada Allah Ta'ala. Hak tu hak sepatutnya. Bukan sekadar nak lari daripada, keluar daripada Islam tak. Iman ni bermaksud juga menjadi benteng daripada kita melakukan dosa dan maksiat. Maka kita minta pada Allah, mantapkan, teguhkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala muslimin muslimat. Baik. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meredainya, yang disepakati kesahihannya dalam As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Apa dia maksud hadis ni? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka diri dan hatinya terpelihara daripadaku kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya adalah bergantung kepada Allah Ta'ala. Baik. Kalau tengok pada hadis ni, umirtu an uqatilan nas, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Orang talih barat ataupun orang-orang yang benci pada Islam ni guna hadis ni nak serang Islam. Dia kata Islam agama ganah, Islam agama suka perang. Buat apa? Ni hadis ni Allah Ta'ala suruh Muhammad ni perangi manusia. Uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Hak Islam ni orang talih barat buat main gitu. Ia timbulkan taskik, timbulkan keraguan pada hati kita. Sedangkan kalau orang belajar bahasa Arab, an-nas bermaksud manusia, dalam bahasa Arab dia boleh iktibar pada dua perkara. An-nas bermaksud keseluruhan manusia pun boleh. An-nas bermaksud sebahagian manusia pun kita, boleh juga diterjemahkan begitu. Dalam hadis ini, an-nasu, manusia ni bermaksud sebahagian manusia. Manusia yang lagu mana? Manusia yang kufur kepada Allah, manusia yang musyrik pada Allah, yang syirikkan Allah Ta'ala. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk memerangi mereka, untuk perang dengan golongan ni. Golongan yang tidak beriman pada Allah, golongan yang menduakan Allah. Kalau konteks zaman Nabi ni, golongan musyrikin Mekah, Allah Ta'ala suruh perang dengan dia orang. Tapi dalam keadaan Allah suruh memerangi golongan-golongan musuh ni, ada adab juga yang Allah Ta'ala suruh jaga.
Yang hatta Nabi SAW juga suruh jaga. Apa dia? Kalau perang dengan golongan kafir, jangan kamu bunuh anak-anak kecil. Jangan kamu bunuh perempuan. Jangan kamu bunuh orang tua. Jangan kamu musnahkan rumah ibadat. Tengok Islam ada adab dalam perang. Dah mana duduk ranah Islam? Tak ada ranah Islam ni. Dah? Kalaulah puak rapi perang, habis orang dia bahang belaka. Dan ada pun Nabi mengutamakan konsep adab dalam peperangan pun masih ada. Orang-orang lelaki yang tidak memerangi Islam, biarkan dia, jangan bunuh. Jangan bunuh. Sehinggalah kata Nabi SAW, hatta yakulu, sehinggalah manusia ni mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia selamat. Dia tidak akan diperangi. Dia tidak akan diperangi. Faman qala, siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqih. Maka siapa-siapa yang ucap kalimah la ilaha illallah, maka diri dan harta dia terselamat. Maksudnya tidak akan dibinasakanlah, tidak akan diperangi dan tidak akan kita kata apa, tidak akan dimusuhilah oleh Rasulullah SAW, oleh Islam tu sendiri. Maksud kata hartanya selamat, dirinya pun selamat bila mana mereka berada dalam keadaan Islam. Illa bihaqqih, melainkan sesuatu yang melainkan ada sesuatu yang membenarkan perkara tersebut. Contoh, orang Islam boleh dibunuh. Saya tak kita kata ni, orang Islam boleh dibunuh, tapi terikat dengan 3 benda. Seseorang Islam boleh dibunuh ataupun kita panggil qisas bila mana seseorang itu telah membunuh seseorang yang lain. Orang Islam telah membunuh seorang Islam yang lain, maka dia boleh dibunuh walaupun dia Islam. Dengan hukuman qisas, boleh menumpuhkan darah dia, dibenarkan dalam Islam. Seseorang Islam itu boleh dibunuh apabila dia sama ada lelaki yang telah berkahwin ataupun perempuan yang telah berkahwin berzina. Maka boleh untuk ditumpuhkan darahnya, iaitu dibunuh. Dan yang ketiga, seorang Islam itu boleh dibunuh apabila dia telah murtad daripada agama Allah. Hak tu je. Adapun dia lain tak boleh. Bahkan nak datangkan kecederaan pada seorang Islam pun hukumnya berdosa besar, muslimin muslimat. Apatah lagi nak bunuh. Tapi hari ni dahsyat pembunuhan ni, muslimin muslimat. Dan kalau tengok gok cerita berita-berita dulu gok, bagaimana suami bunuh isteri, bunuh anak, anak bunuh mak, anak bunuh ayah, ayah bunuh anak, ada berlaku. Hak kerak 18, kerak 4 ada berlaku, muslimin muslimat, masya-Allah. Ni nak ayatnya. Tapi nak sebutnya bila mana seseorang itu Islam, maka terpeliharalah dirinya dan juga hartanya. Baik. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya dah bergantung pada Allah. Baik. Islam ini kita boleh hukum secara zahir bila seseorang tersebut la ilaha illallah atau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zahir kita boleh hukum. Islam ada ni. Walaupun imam dia mungkin tak percaya Tuhan, tapi dia saja nak mengaku depan kita lagu tu, maka hukum zahir kita boleh hukum dia. Adapun batin kerja Allah Taala. Hak dok dalam ni percaya tak percaya Tuhan ni kerja Allah. Jangan pula kita duk korek juga, tak boleh. Dan sebab tu saya pernah teringat di antara ungkapan seorang alim, dia kata apa? Ramai di kalangan orang yang ditanam di perkuburan Islam telah kafir. Dan ada di kalangan orang yang ditanam pada perkuburan kafir, ada pada mereka Islam. Ya, pada zahir ngucap 2 kalimah syahadah, mungkin boleh jadi pada hidup dia ni i'tikad dia tak percaya Tuhan, tak percaya dengan hukum Tuhan, tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, hak wajib dia kata tak wajib, kafir dah kali ikut dia. Tapi kita tak tahu batin dia ni, maka dia tetap ditanam pada perkuburan Islam, sedangkan hakikatnya dia telah kafir pada Allah. Dan ada juga orang yang kemungkinannya tengah bila mana orang kafir nak mati, datang hidayah pada dia. Datang hidayah pada dia, kata aku beriman, aku percaya pada Tuhan Islam. Maksudnya Allah lah. Mati dia ni,
Tengok pada zahir, tanang pada jerat Cina. Nah, pada kubur orang kafir. Tapi dia sebenarnya beriman pada Allah. Dah Allah nak hukumkan dia kayak gini. Akhirat esok Allah Ta'ala hukum. Atas sebab tu kisah zaman Nabi SAW. Anak akak Nabi SAW nama Usamah ibn Zaid. Usamah bin Zaid ini di antara orang hebat dalam perang. Satu hari dalam peperangan tiba-tiba dia telah bunuh seorang tentera kafir, yang mana sebelum bunuh tu tentera ni ngucap dulu kalimah la ilaha illallah, ngucap kalimah syahadah. Dia bunuh juga. Dia kata orang ni ngucap kalimah syahadah ni sebab takut pedang aku, bukan nak ngucap ingat. Maka datang berita pada Nabi, orang duk cerita Usamah bin Zaid telah bunuh seorang tentera yang telah mengucap kalimah syahadah. Merah muka Nabi, tak hang marah muslimin muslimat. Dia pun panggil Usamah, Nabi panggil Usamah, wahai Usamah, apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu membunuh seorang yang telah mengucap kalimah la ilaha illallah? Usamah pun kata apa? Aku bunuh tu kerana aku tahu dia tu mengucap kalimah syahadah semata-mata kerana takut pedang tu. Nabi marah. Nabi kata apa? Tidak aku diutus oleh Allah untuk mengorek hati manusia nak tahu dia beriman ataupun tidak. Cukup zahir je kita boleh takbir dah, dia tu Islam, maka lepaskan dia. Maka lepaskan dia. Dan ayatnya pengajaran pada kita muslimin muslimat. Dan bila mana dia mengucap kalimah la ilaha illallah, maka dia Islam. Hisab perhitungan itu terserah pada Allah akhirat esok. Dan apa yang pasti pada kita hari ini, minta Allah Ta'ala hidup dan mati kita dalam keadaan beriman pada Allah. Kerana ini cabang paling utama dalam agama kita, dalam keyakinan pada Allah. Dan yang terakhir, hadis daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dalam sahih Muslim, man mata wa huwa ya'lamu anna la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan tahu bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Ni Nabi sebut, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan bila mana dia mati, dia pun tahu Allah semata-mata Tuhan, maka pasti dia masuk syurga. Untunglah kita orang beriman ni masuk syurga lalu. Tapi syarat dia, bila mana dia adalah sebenar-benar mukmin. Ada juga mukmin ni yang tak boleh masuk syurga dulu, kena masuk neraka dulu. Ada yang akan dihisap dulu dan sebagainya. Atas sebab tu ulama sebut pada hadis ni tidaklah menjanjikan seseorang itu sekadar dengan ada la ilaha illallah maka dapat masuk syurga selalu dah, direct masuk dah. Orang yang ada kalimah la ilaha illallah ataupun kita panggil dia ni beriman, terus dapat masuk syurga bila mana dia orang yang beriman yang banyak ketaatan pada Allah, maka dia boleh terus masuk syurga. Tapi bagi orang yang beriman, dia ada dosa, Allah Ta'ala ni beri peluang dengan ampunkan dosa dia terlebih dahulu, baru dia boleh masuk syurga. Ada juga jenis manusia, dia beriman, banyak dosa, tak boleh masuk syurga lalu walaupun ada kalimah la ilaha illallah pada diri dia, tapi wajib atas dia dulu menerima seksaan dan balasan dalam neraka Allah, barulah dia boleh masuk syurga. Jangan salah faham dengan hadis ni. Tak apa, aku ngucap kawat maksiat lagu mana pun dakhala jannah, masuk syurga. Bercakap asal Arab pula kau ni. Tak boleh. Kita perlu tanam diri kita nak masuk syurga. Orang beriman semesti dan pasti masuk syurga, tapi dia mesti mukmin yang sebenar ni. Mukmin yang hidupnya penuh ketaatan pada Allah, yang kebaikannya mengatasi keburukannya, masuk syurga, terus lalu masuk syurga. Tapi kalau kita jenis manusia yang ada dosa banyak daripada kebaikan, pahala, maka tunggu Allah Ta'ala apung dulu, baru boleh masuk syurga. Ataupun kita ni jenis memang gila-gila sungguh maksiat pada Allah, akhirat esok dihumbang dulu dalam neraka,
cukup tempoh masa yang Allah Ta'ala tentu, terima dah siksaan, barulah boleh masuk syurga. Kerana apa? Ada iman pada Allah. Sebab kata ulama' di antaranya Syekh Saleh Matar hafizahullah Ta'ala, dia kata apa? Kunci utama syurga ni, dia kata kunci syurga ni banyak. Tapi hak paling utama kita panggil key lah. Kita panggil kunci hak utama sekali. Nak masuk syurga ni lagu-lagu mana pun mesti ada kunci iman pada Allah. Barulah dia boleh masuk syurga. Ataupun kita ibaratkan kunci ni dia banyak gigi. Dan gigi ni banyak. Satu gigi kunci ni hak paling betul dia mesti ada gigi iman pada Allah. Barulah dia boleh buka kunci syurga. Kalau kunci syurga ni banyak, dia buat baik, bersedekah, dia bersedekah, dia cakap molek, dia suka tolong orang dan sebagainya. Kunci-kunci ni ada dah, iman tak ada, tak boleh masuk syurga kok. Macam mungkin kita ada kenal orang kafir, orang Cina ke, orang India ke yang tak Islam, ada hak baik-baik. Dah, contohnya baru ni saya terbaca dalam Facebook, ada seorang mak dan juga ayah beri pitih pada anaknya yang baru peluk Islam untuk buat surah dalam kampung. Mak ayah ni kafir, beri pitih, tolong pula akuk bata dan sebagainya untuk apa? Buat surah. Cina, Buddha, Tionghoa ni, anak dua orang masuk Islam, tolong buat surah supaya anak ni boleh sembahyang. Tapi dia tu kafir lagi. Tengok, baik mak ayah ni, tapi dalam kunci ni dia baik pada anak, kasih pada anak, suka tolong orang. Gigi-gigi ni ada dah, selagi gigi hak tak ada, gigi iman pada Allah, maka tak mampu juga masuk syurga, tak boleh. Dan maka atas sebab tu, keimanan pada Allah adalah satu benda yang sangat penting dan sangat utama untuk kita selamat dunia dan akhirat. Dan akhirat adalah yang paling utamanya. Dan maka mudah-mudahan dan keimanan ini sentiasa berada pada hati kita, pada hati anak-anak kita, pada hati isteri dan juga keluarga kita, insya-Allah. Jadi secabang je kita boleh tengok malam ni. Ada pun baki lain saya duk ingat kita nak baca kitab ni lah. Lepas pada ni sebulan sekali, insya-Allah. Dan sekadar tu sahaja. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.